Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai proses mencari dan meramal alternatif dasar. So, kalau kita tengok pengertian alternatifnya, secara umumnya alternatif ni memang pilihan atau cara yang ada lah untuk pembuat keputusan mencapai matlamat seperti yang diharapkan. Alternatif ni boleh muncul dalam bentuk dasar, strategi, undang-undang atau tindakan yang wajarlah berkaitan dengan isu yang dihadapi. So, seterusnya alternatif ni tak boleh dianggap, kita tak boleh anggap sebagai pengganti lah untuk sesuatu masalah dan tak boleh mengharapkan alternatif itu akan bertindak dalam bentuk yang sama setiap kali kalau kita nak laksanakan alternatif tu. Sebagai macam contoh, pendidikan, kawalan polis, bantuan subsidi, kesemua benda ni boleh dikaitkan sebagai alternatif yang mungkin untuk atasi masalah jenayah kanak-kanak secara satu persatu ataupun secara gabungan kesemua benda tu. So, sebab itulah kita boleh anggap alternatif ni bukan sahaja merangkumi pilihan yang diketahui ketika nak selesaikan masalah tu, tapi juga pilihan yang akan diketemui atau digubal di sepanjang proses analisis tersebut. Kalau kita tengok kaitan alternatif dan impact ataupun consequence, setiap satu alternatif ni usaha nak capai satu maklumat ni akan menghasilkan satu set consequence. So, consequence ni atau impact lah. Consequence atau impact ni akan mungkin dalam bentuk faedah yang beri kesan positif dalam capai maklumat yang diinginkan. Ataupun dia mungkin bentuk cost ataupun kesan negatif yang mana pembuat keputusan ataupun aktor dalam apa alternatif yang hendak dilaksanakan ni cuba elakkan atau kurangkan. Selain daripada tu, wujud juga kesan yang di luar kawalan pembuat keputusan tak kira sekecil mana kesannya, ia tak harus diketepikan oleh pembuat keputusan tu. So, kesan yang di luar kawalan ni sering dikenali sebagai faktor limpahan ataupun spillovers bahasa Inggerisnya, dan faktor luaran, externalities. So, faktor limpahan ni akan terjadi hasil tindakan yang diambil yang memberi kesan pada sasaran di luar kumpulan sasaran mereka. So, faktor luaran pula ialah faktor yang berada di luar konsep masalah tu dan ia memberi kesan ke atas alternatif yang dicadangkan. So, beza antara faktor limpahan dan faktor luaran ni boleh digambarkan seperti gambar rajah yang saya lampirkan dalam slides ni. So, faktor luaran dan faktor limpahan ni pula seterusnya akan beri kesan dalam pencapaian maklumat asal. So, sebagai contoh dalam usaha nak bangunkan dasar tenaga, yang mana ia mempunyai kesan limpahan seperti kesan dari segi pencemaran, pemindahan orang ramai dan mana kesan seperti dia lah yang saya sebut ni. Oleh sebab tu, faktor aktor atau pembuat keputusan perlu hati-hatilah dan sentiasa berwaspada agar faktor ini diberi perhatian dari semasa ke semasa agar ia tidak menjadi batu penghalang dalam mencapai maklumat dasar yang diharapkan. Secara umumnya, kesan limpahan yang perlu diberi perhatian oleh juru analisis ni boleh dibagi kepada 4 lah. Yang pertama adalah kesan limpahan hasil ke atas hasil. Hasil daripada satu program yang dituju kepada satu kumpulan sasaran ni mungkin akan bawa kesan positif ataupun negatif ke atas satu hasil yang lain. Contohnya, kejayaan program rawatan untuk penagih dadah mungkin akan menyebabkan aktiviti penguatkuasaan undang-undang di persekitaran komuniti tersebut meningkat. Okey, yang keduanya, kesan limpahan hasil ke atas penggunaan. Hasil daripada suatu program yang tertentu akan beri kesan ke atas kualiti dan kuantiti barangan yang digunakan oleh individu dalam satu kumpulan sasaran yang lain. So, contohnya kalau projek nak bina lebuh raya ni, projek bina lebuh raya Utara Selatan akan menyebabkan penghuni di kawasan yang hendak dilaksanakan pembinaan tu terpaksa berpindah. Ataupun permintaan ke atas perkhidmatan dan barangan akan berubahlah di kawasan persekitaran dia. Yang ketiga adalah kesan limpahan penggunaan ke atas penggunaan. Aktiviti penggunaan sesuatu program awam dalam sesuatu kawasan akan membawa kesan ke atas pola penggunaan satu kumpulan sasaran yang lain yang berdekatan dengannya. Contohnya, pembinaan kawasan pejabat kerjaya yang luas akan menyebabkan orang ramai di sekeliling kawasan pejabat itu susah mencari tempat letak kereta atau akan menambahkan lagi traffic jam di sekitar kawasan tu. So, yang keempat adalah kesan limpahan penggunaan ke atas pengeluaran. So, aktiviti penggunaan program awam akan beri kesan ke atas aktiviti program awam atau swasta di kawasan berhampiran dengannya.
Okey, contohnya, pembinaan projek rumah awam akan tingkatkan pasaran untuk businessman untuk local businessman, usahawan tempatan di persekitaran kawasan tersebut. Sekarang kita tengok perkaitan alternatif dan kriteria. So, kriteria ni merupakan satu aturan atau panduan yang digunakan untuk mengkelaskan alternatif ikut aturan yang dikehendaki. So, dengan adanya kriteria, maka objektif, alternatif dan impak dapat dikaitkan dengan cara yang lebih sistematik. Kalau contohnya, kalau sebuah keluarga yang ada 5 orang ahli diberikan alternatif pengangkutan awam dari Kuala Lumpur nak pergi ke Alustar. So, alternatif pengangkutan awam dia orang boleh naik kapal terbang, kereta ataupun kereta api. So, keluarga tu kena buatlah beberapa pilihan berdasarkan kriteria yang harus diutamakan. So, ni contoh dia kalau kita tengok perkaitan antara alternatif dan kriteria dengan gunakan contoh yang saya sebut ni, family yang nak pergi gerak dari Kuala Lumpur ke Alustar. So, kalau kriteria pertama, jika kriteria keluarga tu ini kriteria pertama, jika kalau kriteria tu adalah untuk pilih alternatif pengangkutan awam tu adalah berdasarkan kepada kos. So, cara atau alternatif yang paling jimat yang pertama ialah alternatif kereta api. Kedua, alternatif kereta. Dan ketiga adalah alternatif kapal terbang. So, ini adalah kriteria pertama. Kalau kriteria pertama itu adalah berdasarkan kepada kos. Kalau kriteria ni kalau kriteria kedua. Kalau kriteria kedua adalah dari segi masa. So, pilihan yang paling jimatkan masa pertama ialah alternatif kapal terbang. Kedua adalah alternatif kereta dan pilihan ketiga adalah alternatif kereta api. So, dekat sini, di sini kita akan dapat lihat betapa pentingnya untuk aktor atau juru analisis cari dan tetapkan kriteria agar alternatif ni taklah dipilih secara random sangat, secara rawak sangat. So, daripada contoh pilihan kereta yang saya bagi tadi tu, kita dapat lihatlah ada perbezaan dalam bahawa perbezaan dalam kriteria akan bawa kepada pilihan alternatif yang berbeza. Sebab tu, proses nak tetapkan kriteria ni memang kita kena berikan tumpuan yang berat sebab juru analisis memang kena ambil tahu apakah kriteria yang hendak dikendaki oleh pihak yang serahkan tugas agar analisis yang dikendali tunggu akan selaraslah dengan kehendak pihak penganjur. So, ini tak mahu bermaksud bahawa jurnalistis tu mesti cari alternatif yang paling disukai oleh penganjur. Maksudnya jurnalistis ni harus gunakan kriteria yang diberikan oleh pihak penganjur sebagai macam satu panduan satu guideline dalam cari alternatif yang boleh memaksimumkan pencapaian objektif dan dapat dilaksanakan tanpa banyak perubahan. Maksudnya, alternatif yang disadangkan ini bukan sahaja ikut kriteria penganjur, tapi dapat juga diterima oleh orang ramai agar pelaksanaan alternatif itu tak terganggu. So, sesuatu alternatif hanya ikut selera penganjur sahaja, mungkin akan memuaskan kehendak penganjur, tapi belum tentu dapat diterima ramai. So, kalau berlaku macam ni, maka strategi pelaksanaan ini mungkin akan tergugatlah. So, jurnalistis boleh nilai alternatif itu dari segi kriteria kekangan juga. So, kekangan yang dimaksudkan ialah untuk kena pasti dan kategorikanlah mana-mana batasan yang jadi halangan dalam pencapaian suatu alternatif atau objektif dasar. So, kekangan dalam capai suatu alternatif ni kita boleh kategorikan dalam 6 bentuk. Yang kekangan pertama, kekangan fizikal. So, pencapaian sesuatu alternatif atau objektif mungkin terbatas disebabkan keadaan perkembangan sesuatu ilmu pengetahuan ataupun teknologi lah. Sebagai contoh, pengurangan pencemaran alam dengan kalau kita guna tenaga solar memang terbatas lah dekat negara ini sebabkan kurangnya knowledge or teknologi dalam teknologi solar. So, yang kedua adalah kekangan perundangan. Sesuatu objektif memang juga terbatas disebabkan oleh perundangan awam, hak milik kerajaan atau swasta, undang-undang persatuan atau organisasi dan sepertinya. Contohnya, kalau program sosial dibentuk untuk agihkan semula sumber kepada kumpulan miskin, memang selalunya terhad. Sebabkan oleh syarat untuk lapor dan maklum balas dari kumpulan tersebut, agar dia memang terbatas lah. Satu lagi contoh ialah mengenai hak milik tanah. Kadang-kadang tu kan, sebuah kawasan tu tak dapat dibangunkan sebab tuan tanah tu tak nak lepaskan tanah dia sebab ada undang-undang seperti hak milik bebas dan terhad.
So walaupun individu tu nak pulang ke tanah tu kepada kerajaan, tapi dia akan minta wang lah, minta wang papasan yang tinggi. Dan kebanyakan masa bila kejadian seperti ini berlaku, memang kerajaan tak dapat penuhi lah permintaan tu sebab kerana sumber yang terhad. Yang ketiga adalah kekangan organisasi lah. Sesuatu objektif atau alternatif tak akan dapat diselesaikan kerana terbatas oleh struktur dan proses organisasi untuk melaksanakan sesuatu alternatif lah. So contohnya kalau keberkesanan dan kecekapan sesuatu program awam terbatas tu disebabkan oleh pengurusan lemah dan kebanyakan keputusan yang datang dari agensi pusat sesuatu organisasi itu sendiri. Satu lagi contoh macam kalau kita tengok lewat tahun 80-an, kalau kita ikut setengah usaha kecil, mereka terpaksa melalui 24 agensi yang berbeza sebelum dapat kelulusan memulakan suatu perniagaan. So ini sedar prosedur once upon a time dulu, lewat 80-an dulu. So yang keempat adalah kekangan politik. So tentangan dari segi politik akan menyebabkan pelaksanaan suatu program itu tergugat, malahan penerimaan program itu sendiri akan diragui. So batasan ini boleh lihat daripada kelewatan tindakan yang diambil ke atas satu masalah dan cuba mengelakkan daripada bincangkan satu isu walaupun ia merupakan masalah awam. Contohnya setengah persoalan seperti melindungi hak pengguna, mengatasi pencemaran dan masalah lain sepertinya mungkin akan mengambil masa yang lama, mungkin bertahun sebelum ia benar-benar mendapat perhatian. Yang kelima adalah kegangan agihan. So, program awam dibentuk untuk memberikan perkhidmatan sosial dengan berkesan. Namun demikian, ianya satu batas disebabkan ia harus dilaksanakan dalam keadaan kos dan faedah yang diagih secara seimbang antara semua kumpulan sasaran yang terlibat. Contohnya, dengan wang RM200,000, Kementerian Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, harus cuba imbangkan pembagian wang tersebut antara pelbagai kumpulan sasaran yang terdiri pada orang miskin, cacat, pendidikan, warga tua, kanak-kanak tak nanya, wanita yang tak nanya dan sebagainya. So, ini adalah merupakan kekangan agihan. So, yang keenam adalah kekangan belanjawan. So, belanjawan awam ni selalunya memang terhad lah kan. Dengan demikian, suatu objektif tu harus dilaksanakan dalam keadaan sumber yang terhad. Contohnya kalau kerajaan telah nak tetapkan satu jumlah wang yang tertentu untuk atasi suatu masalah, maka jurnalistik terpaksa fikirkan alternatif yang dapat memaksimumkan keberkesanan suatu program ikut wang atau sumber terhad yang telah diberikan kepadanya. Kadang-kadang wang yang diperlukan tu untuk rombak pulih sesuatu keadaan adalah jauh lebih banyak daripada wang yang diperuntukkan pada ketika keputusan tu dibuat. Seterusnya kita akan pergi penilaian alternatif dari aspek kos dan faedah. So, kalau nak nilai satu alternatif, kita kena lihat lah dari segi kos dan faedah. Kalau kita tengok, ada beberapa jenis lah kos dan faedah ni. So, yang pertama adalah kos dan faedah aspek luaran dan dalaman. Kos ni lihat dari segi kesan ke atas kumpulan sasaran tu sama ada dari segi luaran ataupun dalaman. So, faktor yang akan diambil sebagai luaran atau dalaman oleh jurnalistik adalah bergantung pada rangka kerja atau skop suatu masalah. Kalau jurnalistik ambil kira keseluruhan komuniti sebagai kumpulan sasaran, maka memang sudah tentulah tak akan wujud faktor luaran. Kalau jurnalistik anggap satu kumpulan sasaran sahaja dari satu komuniti, maka sudah tentu akan wujud faktor luaran dan dalaman. So, faktor limpahan itu termasuklah kesemua kesan limpahan sama ada positif ataupun negatif terhadap kumpulan sasaran yang dimasukkan tadi tu. Contohnya kalau kerajaan buat keputusan untuk nak bina rumah bangsa di tengah bandar Kuala Lumpur dengan ambil alih tempat tinggal setinggan yang sedia ada. Maka kos dalaman ialah dari segi kos pembinaan dan faedah dalaman. Ni kos pembinaan. Kos dalaman ialah kos pembinaan. Dan faedah dalaman ialah faedah dalaman ialah dari segi bayaran sewa yang diterima kan, dan dia bagi kepada Dewan Bandaraya. So, program pembangunan bandar yang sama mungkin akan mempunyai kos luaran. Kos luaran ialah dari segi perpecahan komuniti. Perpecahan komuniti setinggan tu sendiri yang akan bawa kesan psikologi serta masalah sosial ke atas mereka. Okey, yang kedua adalah kos dan faedah yang boleh diukur secara langsung dan tak langsung. Dekat sini wujud dua jenis kos lah. Yang pertama adalah kos dan faedah barangan dan perkhidmatan yang boleh diukur secara langsung dengan menggunakan harga pasaran yang diketahui. Contohnya harga rumah, harga tanah kan. Yang kedua adalah kos dan faedah barangan dan perkhidmatan yang boleh diukur secara tak langsung dengan menggunakan anggaran berdasarkan harga pasaran. So, kalau jurnalistik terpaksa ukur kos dan faedah seperti kos untuk udara bersih, sebagai contoh, maka
Jurnalistis tu pasal gunakan pertimbangan subjektif dalam tentukan nilai wang untuk kos dan faedah dalam untuk faktor tersebut lah. Contoh satu lagi, kalau aspek komuniti setinggan yang mana jurnalistis akan cuba kira kos melepas, kos melepas dia panggil, kos melepas untuk setiap kumpulan sasaran dari aspek pemusnahan perkampungan setinggan disebabkan oleh program pembangunan bandar yang akan gantikan tempat mereka tu. Yang ketiga adalah merupakan kos dan faedah utama dan sekunder. Kalau kat bahagian ni, jurnalistis harus sedarilah sama ada kos dan faedah itu adakah hasil langsung atau tak langsung daripada satu program. So, kos utama ataupun faedah utama ialah yang mempunyai berkaitan dengan objektif program yang paling penting. Kalau kos dan faedah sekunder ialah mempunyai berkaitan dengan objektif yang kurang penting. Bagi contoh, kalau dalam kita tengok kes pembangunan bandar, sebelum ni saya bagi contoh tu kan, yang ganti tempat tinggal tu, katakan objektif yang paling penting ialah untuk membina kos rumah murah untuk yang berpendapatan rendah. So, maka kos utama ialah kos pembinaan rumah murah dan faedah utama ialah barang sewa yang akan diterima lah kan. So, sementara itu objektif atau faktor sekunder pula ialah mungkin dari segi kos perpecahan komuniti setinggan dan faedah sekunder pula ialah dari segi kekurangan kos perkhidmatan polis dan bomba disebabkan pembinaan rumah murah yang mempunyai ciri keselamatan dan infrastruktur yang lebih baik berbanding rumah setinggan tadi tu menjadikan suasana keseluruhan tu jadi lebih selamat. Yang keempat adalah kos kecekapan bersih dan faedah peragian semula. So kat bahagian ni, jurnalistis memang kena peka dan kena pasti sama ada gabungan kos dan faedah daripada sesuatu tindakan itu meningkatkan kebaikan secara total atau kebaikan yang diperoleh itu adalah sekadar impak atau kesan atau konsekuens ke atas satu kumpulan sesuai lain jika dibandingkan dengan sebelum alternatif itu dilaksanakan. Okey, jika dibandingkan sebelum alternatif dilaksanakan. Okey. Dengan gunakan contoh yang sama, peningkatan keseluruhan dari segi kos dan faedah, pasal yang contoh nak buat perumahan baru kan, pembangunan baru kat kawasan masa tinggal tu, kalau kita tengok dari segi peningkatan keseluruhan dari segi kos dan faedah ialah apabila Dewan Bandaraya tadi tu dapat penambahan dalam pendapatan. Contohnya dapat RM100,000 selepas tolak semua jenis kos yang dialami hasil pembangunan bandar itu. Tapi kalau Dewan Bandaraya dapat RM100,000 tapi kemudiannya RM100,000 tu terpaksa diagihkan semula untuk urus masalah lain yang timbul hasil dari projek pembangunan. Maka ini dikatakan peragian semula. So dia dapat untung RM100,000 buat projek tu. Tapi terpaksa agihkan semula sebab timbul pula masalah lain yang terpaksa memerlukan kena belanjalah sebahagian ataupun sejumlah besar daripada jumlah RM100,000 dapat keuntungan hasil pada projek pembangunan tu. So, kalau berlaku perkara semikian, maka ini dikatakan peragihan semula. So, bermakna faedah atau keuntungan diperolehi itu terpaksa digunakan semula untuk satu kumpulan sasaran lain dalam komuniti yang dimaksudkan tadi lah contoh tadi tu kan. Kesimpulannya, setiap kos dan faedah yang saya nyatakan tu ada 4 kesemuanya boleh berlaku dalam bentuk gabungan tau keempat tu. Jadi contohnya kalau suatu kos atau faedah tu mungkin boleh diukur yang ketara tu secara langsung ataupun tak langsung yang tak ketara sangat tu kan. Di kos atau faedah tak ketaranya mungkin merupakan faktor atau objektif utama atau sekunder bergantung kepada kepentingan objektif tu. Sebetulnya objektif atau faktor utama atau sekundernya pula boleh dilihat dari segi keberkesanan bersih dia ataupun kena agih semula keuntungan yang bersih dapat tu. Okey, untuk bahagian proses penilaian metrik pula kita masuk kat sini. So, dekat sini kita nak tahulah apa perkaitan antara kriteria dan alternatif dengan gunakan teknik penilaian matriks. Kita tahu, kita belajar sebelum ni mengenai perkaitan antara alternatif dan kriteria kan. So, kita tengok macam mana kita nak nilai perkaitan alternatif dan kriteria tersebut dengan menggunakan teknik penilaian matrik ni. So, isu yang diambil, kalau kita nak faham benda ni, kita kena tengok isu masalah setinggan. Okay? Tak apa, nanti kita akan tengoklah masalah setinggan ni macam mana. So untuk cari alternatif yang paling sesuai ataupun optimum, kesemua alternatif yang ada kena nilailah dari segi kriteria yang sama. So, kriteria mungkin digunakan oleh jurnalistis, mungkin ada banyaklah kat sini. Nanti kita tengok contoh je. So, jurnalistis memang perlu beri perhatian berat kepada kriteria yang dikehendaki oleh pihak penganjur. Dan
Dan ikut cara matris setiap satu kriteria diberikan skor mata. Saya kata skornya mungkin dari 1 hingga 5. Skor 1 adalah tahap yang paling kurang kesesuaiannya dan skor 5 adalah yang paling sesuai, paling sedikit kesan negatifnya. Skor yang diberikan itu memang hendak disertakan dengan fakta, data dan maklumat yang boleh menyokong skor tu lah. Okey, contoh kalau kita tengok nak faham macam mana kita nak buat proses penilaian metrik ni, kita ambil isu contoh masalah setinggan. Mana objektif dia lah untuk kurangkan masalah setinggal. Untuk tujuan contoh ni, kita cadangkan 3 alternatif lah. Yang pertama, memindahkan setinggan ke satu kawasan lain yang telah dikenal pasti. Kedua, membuat pulih keadaan sedia ada di kawasan setinggan tu. Ketiga, merobohkan sahaja kawasan setinggan tu. So, kriteria mungkin digunakan oleh analisis dalam contoh ni, masalah setinggan ni kan. Dari segi politik, pentadbiran, kewangan, kesan psikologi ke atas penduduk setinggan. So dalam pada itu, analisis perlu beri perhatian berat kepada kriteria yang dikena penganjur lah juga kan. So dalam contoh dalam isu ni, penganjur nakkan kriteria masa sebagai faktor utama dalam tentukan alternatif yang dipilih. Okey. So kalau contoh kita nak tengok macam mana kita nak bagi skor Okey, contoh kalau tengok alternatif 3, itu roboh nak roboh kan. Kalau dinilai dari segi psikologi, saya tentu dapat skor yang paling rendah, iaitu skornya adalah 1. Ni sebab apa skor 1? Sebabkan dengan roboh kampus tinggal itu akan sebabkan setinggan hilang tempat tinggal. Maksud itu, kita juga maklum bahawa komuniti setinggan ni hidup dengan cara gantung antara satu sama lain. Bergantung satu sama lain dengan cara hidup, dalam cara hidup mereka setiap hari tu. Jadi dengan tindakan meroboh ni mereka akan hilang tempat mereka bergantung dalam masa yang diperlukan. So, kalau jika nilai alternatif roboh dari segi kriteria politik, ia juga akan dapat skor 1. Disebabkan setinggan ni memang dikenali sebagai apa orang kata grassroots supporters untuk setengah ahli politik. So dengan tindakan roboh tempat setinggan tu memang mereka akan hilang penyokong jumlah penyokong yang ramai dan pencalonan yang akan datang. Dalam pilihan raya umum yang akan datang contoh kan. So kalau kita lihat dari segi kriteria kewangan pula, alternatif roboh ni akan dapat skor yang paling tinggi 4. Sebab apa? Sebab ia memerlukan jumlah wang yang sedikit saja untuk robohkan kampus tinggal ni jika dibandingkan dengan alternatif baik pulih ataupun pindah ke kampus tinggal tu. Sama juga dengan kriteria pentadbiran, sebab di mana tenaga pentadbiran dan pengurusan diperlukan adalah yang paling minima. Maka skornya juga 4. Kalau kita pilih alternatif 2, itu baik pulih. Dilihat dari segi politik, memang tentu ia dapat sokongan politik agak tinggi, di mana skornya adalah 4. Dan kalau tidak pun 5 kali cara ini masih boleh menjejaskan tempat tinggal cara hidup mereka untuk sementara waktu. Dan memang maknanya dia dapat 4 lah. Memang tak mungkin lah dapat 5 sebab yelah, itu masih jejaskan cara hidup mereka kan, tempat tinggal mereka semua tu. So, penilaian seterusnya dilakukan dengan menggunakan pelbagai aspek dalam kaji satu-satu alternatif dalam kaitan dia dengan kriteria yang dimasukkan. So, kalau kita kena beri perhatian kat sini, maksudnya penilaian yang diberikan sini memang saya bagi contohnya adalah untuk kefahaman saja. Maknanya sebab kalau kita tengok dalam real world punya practice dalam proses sebenar, dia sebenarnya lagi mendalam cara real world practice dia, in real world punya setting, cara dia lagi mendalam dengan gunakan maklumat, data dan analisis yang lebih spesifik dan terperinci. Jadi skor mata yang diperoleh adalah hasil gabungan perkara yang kita tengok kata di atas tu mengenai faedah dan kos dengan setiap alternatif ni dengan gunakan kata tersebut. So, daripada 3 alternatif kita tengok kat situ, nampaknya alternatif nombor 3 iaitu roboh nampaknya dapat pilihan yang dapat skor yang paling tinggi lah. Kalau kita tengok lebih terperinci, skor dia ada 3 untuk alternatif pindah sebabkan oleh kriteria masa. Dan untuk kriteria lain, dia dapat skor yang agak rendah. So secara kesimpulannya, kalau kita tengok nilai dari aspek lain, dan jika lihat alternatif 2 kereta pilihan yang lebih sesuai, maka dari contoh ini kita dapat lihat bahawa suatu kriteria diberikan oleh pihak penganjur itu perlu diikuti. Tapi pada sama, analisis itu perlu memberikan penilaian tanpa bias agar pilihan yang dicadangkan itu tak membawa banyak kesan negatif ke atas kumpulan sasaran yang terlibat. Sekarang kita tengok perkaitan antara alternatif dan ramalan. So, apabila satu masalah dasar telah dikaji dengan mendalam, maka jurnalistis harus buat peramalan ke atas konsekuen ataupun impak setiap alternatif dasar yang dicadangkan tu. So, setiap usaha cari alternatif
memang kena disusuli lah, diikuti dengan peramalan. So, proses peramalan ni penting kerana sebab dengan memahami masa depan, barulah seseorang tu dapat berhati-hati lah apa-apa tindakan dia ambil. Okay? Sebab itulah dengan meramal konsekuensi alternatif yang cadangkan, jurnalistik dapat lihat ke hadapan dan elakkan konsekuensi negatif yang tak dijangka daripada alternatif tersebut. So dengan adanya usaha peramalan ni, proses ni bantu jurnalistik untuk ambil kira dan dia jaga. Berhati-hatilah tetap apa-apa perubahan yang mungkin berlaku pada masa depan. So peramalan ni boleh dilakukan melalui pengunjuran ataupun penelahan. Adapun cara pengunjuran tu berdasarkan kepada ekstrapolasi trend semasa ke satu titik masa depan. Tuntutan yang dibuat tu biasanya berdasarkan pada metod dan kes ataupun isu yang serupa dengannya. Contoh, metod yang boleh digunakan ialah analisis siri masa, tak pun contoh analisis dari isu yang sama. Ini boleh lakukan dengan lihat pada pengalaman dasar lama dan baru. Manakala cara meramal, kalau kita ikut cara penelahan tu, ia berdasarkan pada anggapan berdasarkan teori. So, teori dimaksudkan ialah seperti teori Maslow, teori supply and demand, itu permintaan dan penawaran, ataupun menggunakan analogi misalan. Membanding, macam contohnya, analogi misalan ni kita bandingkan masa tinggal di Malaysia dan di Indonesia dan sepertinya. Satu ciri penting dalam kaedah ini ialah dia memberikan perkaitan melalui sebab dan kesan atau proses yang agak serupa yang wujud dalam sesuatu masalah ataupun isu. Seperti yang saya maklum, memang setiap alternatif akan melalui proses ramalan. So, ramalan ni memang satu tahap yang perlu dilakukan lah dalam nak analisis satu isu sebelum satu dasar dibuat. So, proses yang dilakukan ni kerana sebab kita tak dapat buat keputusan yang tepat untuk masa hadapan. Tapi macam mana pun, kita dimestikan untuk buat satu keputusan. Sebab itulah kita proses ramalan ni dapat bantulah kita ni untuk hasilkan satu keputusan yang optimum. Maksud saya dengan sebut kita ni, kalau dari segi perspektif, anggap kita ni sebagai seorang jurnalis lah. Okay, so ramalan yang dibuat tu mesti ada asas ukur dan rasional lah. So yang penting ialah kita perlu buat tanggapan terlebih dahulu dan kaji impak yang timbul lah daripada pilihan satu alternatif. Contohnya, kita nak minta, kita ni sebagai jurnalistis ni, kita diminta untuk selesaikan masalah pengangkutan darat yang hubungkan bandar Johor Bahru hingga ke bandar Al-Star di utara kan. Mana dari selatan ke utara sebagai contoh. So untuk selesaikan masalah ni, kita ada dua alternatif lah, sama ada nak buat jalan kereta api ataupun buat lebuh raya dari utara ke selatan. Sebelum kita buat keputusan untuk tentukan alternatif yang akan dipilih ni, kita perlu ni lah, lalui beberapa proses peramalan. So yang pertamanya kita perlu tinjau kedua alternatif tu. Jalan kereta api ke nak buat jalan lebuh raya kan. So kita perlu tinjau lah kedua alternatif tu untuk tahu keadaan sebenarnya. Contohnya kita kena tengok senario mengenai keadaan muka bumi, jalan yang akan dibina, taburan penduduk, kos pembinaan, semua tu. So taburan, kalau macam tengok taburan penduduk, kita perlu buat tanggapan lah jumlah penduduk yang akan datang, peratus pertambahan dia dan sama ada sistem pengangkutan dirancang tu akan dapat tampung tak pertambahan penduduk tersebut tu. So bila kita tengok senario tu, kita perlu analisis lah kedua alternatif tersebut. Kalau kita pilih untuk bina jalan kereta api, impak positifnya mungkin kos pembinaannya lebih murah banding jalan raya. So pengangkutan kereta api ni juga boleh bawa minyak, getah, minyak timah, kayu balak dengan kadar yang maksimum. So dan juga menjimatkan kos pengangkutan. So impak negatif pula ialah tak dapat ikut jalan yang mungkin diperlukan oleh penduduk yang semakin disperse ni, yang semakin bertebaran ni. So sebaliknya kalau kita pilih untuk bina lebuh raya, impak positif lah kita dapat tampung lah pertambahan penduduk, membangunkan kawasan pembinaan lebuh raya dan juga kita dapat membina satu sistem pengangkutan yang agak cepat lah. So impak negatif pula ialah kos pembinaan yang terlalu tinggi. Namun dengan adakah sistem tol mungkin masalah kos dapat dikurangkan. So sebab tu setelah analisis dan ramalan dibuat, kita perlu timbang tara lah antara impak positif dan negatif, yang mana lebih menguntungkan dan yang mana boleh dikawal dan yang mana lebih banyak dari segi kos dan risikonya. Setelah buat timbang tara tu barulah kita boleh buat keputusan. So sekarang kita tengok inilah perkaitan antara alternatif, ramalan dan model. So basically model ni merupakan salah satu aspek penting dalam dasar sebab dalam kaitan dengan alternatif tu. Bila jurnalistis merancang alternatif, beliau akan buat peramalan lah kan. So peramalan ni akan dibuat dengan bantuan model.
So, pembinaan model ni adalah penting sebab model ni adalah satu cara untuk gambarkan satu alternatif atau isu dalam bentuk yang mudah dan senang difahami. So, sebagai contoh, kalau seorang tu nak bawa kereta dari Kuala Lumpur ke Yuniza untuk pertama kali contohnya kan, kita akan bantu perjalanan dia dengan berikan peta Malaysia yang mengandungi maklumat jalan yang perlu diambil dari Kuala Lumpur ke Yuniza. So, ini adalah cara yang paling mudah untuk menggambarkan jalan ke destinasi dia berbanding dengan tunjuk jalan tu melalui macam verbal communication, just cakap mulut je kan. So, kalau ada peta tu lah merupakan model bagi pemandu tu untuk sampai ke Yuniza tu dengan mudah dan jelas. Sama jugalah analogi ni. Saya bagi analogi ni untuk menunjukkan peranan model lah dalam dasar ni. Yang mana model ni digunakan untuk terangkan perkaitan antara alternatif dan impak dijangkakan. Maknanya sebuah model tu tak perlu panjang lebar. Yang pentingnya ia dapat mudah kefahaman kita terhadap suatu alternatif yang diambil. Maknanya model ni bukan sahaja untuk beri kefahaman yang mendalam mengenai suatu alternatif, tapi boleh juga digunakan dalam mana-mana proses dasar awam. Contohnya dalam melihat perkaitan isu-isu yang wujud dalam suatu masalah. So, buat pengetahuan semua, model ni boleh wujud dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Model kuantitatif merujuk kepada perkiraan statistik dan model kualitatif lebih berkaitan dengan model mental dan senario, simulasi, komputer dan contoh lain seperti inilah. So, dalam analisis dasar, selalunya kedua bentuk model ni digunakan secara gabungan untuk hasilkan alternatif yang optimum. Sekarang kita masuk ke bahagian last sekali untuk kuliah pada ini, itu panduan cadangan alternatif. Dalam usaha jurnalistis nak cuba cari ni, nak cadang alternatif yang paling sesuai, dia hendaklah berpandu kepada beberapa persoalan lah, seperti yang berikut. Yang pertama adalah objektif. Kalau nak hendak berikan cadangan, jurnalistis harus ketahui dengan jelas lah apakah yang diperlukan atau dikehendaki daripada masalah ini. Seterusnya, apakah kehendak, nilai atau peluang yang perlu dicapai. Tak ketinggalan juga, jurnalistis harus fikirkan sama ada hasil atau tindakan yang hendak diambil itu dapat dijelaskan dan boleh diukur ataupun dikira kan. So, yang kedua ni adalah kos. So, kita tanya jurnalistis, kalau kita sebagai seorang jurnalistis, kita tanya diri kita, apakah kos yang dihadapi dalam usaha hendak capai objektif masalah tu. Ukuran terhadap kos juga perlu disertakan. Di samping tu, beri penjelasan mengenai objektif yang perlu dibelakangkan kerana sumber yang ada itu perlu digunakan untuk mencapai objektif yang lebih mendapat keutamaan kan. So, yang ketiga adalah kekangan. Jurnalistis harus ketahuilah apakah faktor batasan dan had dalam mencapai objektif atau alternatif tu. Seterusnya, jurnalistis juga perlu ketahui sama ada kekangan seperti perundangan, politik, kewangan, pentadbiran dan sebagainya wujud dalam bentuk tetap atau berubah-ubah. Faktor luaran adalah jurnalistis harus ambil tahu mengenai kesan sampingan atau limpahan dalam mencapai objektif alternatif itu. Adakah kesan sampingan itu positif ataupun negatif ataupun ada kedua aspek tersebut. Masa. Dan kelima adalah masa. Jurnalistis juga harus tahulah sama ada konsekuens ataupun impak hasil daripada alternatif itu akan berlaku dalam keadaan masa yang segera ataupun akan berlaku di sepanjang satu jangka masa yang tertentu. So, maknanya jurnalistis juga perlu ambil kira lah sama ada faktor nilai kos dan faedah itu akan bertukar setelah satu jangka masa yang tertentu. Last but not least is the risiko dan ketidakpastian lah. Maknanya kata jurnalistis harus mengetahui sejauh manakah hasil diramalkan itu akan berlaku atau boleh dilaksanakan. Seterusnya, sejauh manakah risiko yang dihadapi dalam memilih alternatif tersebut. So, kalau saya nak simpulkan ke semua 6 persoalan ni, kalau kita beri perhatian kepada persoalan di atas, maka sepatutnya ia akan meningkatkan keupayaan seseorang jurnalistis dalam utarakan cadangan yang lebih meyakinkan pada kacamata ataupun perspektif penganjur dan masyarakat secara amnya. Okay, setakat itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Saya harapkan kuliah pada hari ini, walaupun ia agak padat dan bersifat teknikal, ianya dapat membawa manfaat kepada kesemua pelajar yang mengikuti kuliah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.